الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العظيم. Alhamdulillah, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat. Yang dihormati pengurusi surau Al-Iman Taman Langkuas, Encik Yusuf bin Ibrahim, Timbalan pengurusi surau Al-Iman Taman Langkuas, Encik Hisham bin Musa. Yang diraikan lagi dihormati Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan jemaah sekalian. Saya sebagai pengurusi majlis pada malam ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jemaah yang sudi hadir pada malam ini. Kita bersyukur pada malam ini pihak surau telah menjemput seorang tetamu yang amat dikenali, iaitu Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim Ilyas, untuk memberikan panduan dan nasihat kepada kita semua. Sidang hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kembali semula ke rumah mereka. Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kelebihan-kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Kerana tanpa ilmu khasnya, ilmu agama, kita tidak akan dibimbing. Kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah. Apabila kita tidak mengaji, apabila kita tidak datang menuntut ilmu, maka kita tidak dapat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pilih siapa guru yang sebenar. Kerana dunia yang akhir zaman ini, kita diancam oleh puak-puak Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena berhati-hati apabila memilih guru kita. Kerana takut silap memilih guru kita, kerana guru itu akan membimbing akidah kita sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga dengan dunia hari ini, Yahudi sedang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedang mengancam umat Islam kerana mereka nak bagi berpecahnya umat Islam. Kekuatan umat Islam adalah bersatu padu. Apabila kekuatan umat Islam sudah berpecah, maka mereka akan masuk, akan membuat puak-puak dan mereka akan menjadi tubuh untuk memecah belahkan kita semua. Untuk tidak melengahkan masa, pada hari ini saya menjemput Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas untuk menyampaikan ceramahnya. Dengan segala hormat dipersilakan. Yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara Ikram, yang saya hormati Dr. Ismail, yang saya muliakan pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Malam ni kita forum kan? Ya, bukan ceramah saya berderah seorang saya pula. Forum Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Nak tak nak, suka tak suka, kita kena mengaku bahawa kita sekarang berada di akhir zaman. Sebab ada orang yang tak suka bila sebut tentang akhir zaman. Dan ada yang kata, aku ni duk dengar cerita pasal Dajjal daripada aku kecil lagi. Sampai lah tak keluar Dajjal pun. Aku duk dengar cerita pasal Ya'juj dan Ma'juj pada aku sekolah rendah. Lah aku jadi orang tua tak keluar pun.
Dia kata aku duk dengar cerita lama lah. Tapi tak kiamat pun. Ada juga hak cakap lagu tu. Dia kata, tahu aku duk dengar cerita lama, tak main-main pun kiamat. Tuan-tuan yang saya hormati, sama ada kita suka atau kita tak suka, kita berada di akhir zaman. Segala petanda bahawa kita berada di akhir zaman telah berlaku, sedang berlaku. Malah kewafatan Rasulullah itu sendiri menandakan bahawa kita ni dah duduk di akhir zaman. Nabi Muhammad tu saja dilantik menjadi Nabi, kita tahu dah bahawa dia adalah Nabi akhir zaman. Maka, kenalah terima hakikat. Sama ada kita bertemu ataupun tidak dengan kiamat, yang pastinya kita akan bertemu dengan kiamat untuk diri kita. Kiamat untuk diri kita sendiri, yang disebut sebagai kematian. Berapa ramai yang tak sempat jumpa Dajjal, berapa ramai yang tak sempat jumpa Ya'juj dan Ma'juj, berapa ramai yang tak sempat tengok Dabbatul Ard, berapa banyak yang tak sempat tengok matahari terbit dari barat, berapa ramai yang tak sempat nak tengok Malhamah Kubra, berapa ramai yang tak sempat nak jumpa dengan binatang yang dipanggil Dabbatul Ard, sebab dia telah menjumpai kiamat, kiamat terlebih dahulu untuk diri dia. Nama dia ialah kematian. Kalau kita tak mau buat persiapan, dia kata aku dah lama ada cerita bab kiamat ni, tak sampai-sampai pun. Okey, hang tak nak cerita bab kiamat besar, tolong cerita bab kiamat kecil yang berlaku pada diri hang bila-bila masa boleh berlaku. Ada yang mati tengah tidur, ada yang mati tengah makan, ada yang mati bawa kereta. Tambah sekarang ni tuan-tuan, kematian begitu mudah berlaku. Dan itu pun termasuk di dalam tanda-tanda akhir zaman. Orang yang mati dengan mudahnya. Pagi tadi duk elok, petang tak ada dah. Malam semalam kita duk minum dengan dia, mi udang depan, duk makan mi udang. Pagi besok lepas subuh dia pun abang tak ada dah tu lebay. Lah dia kata apa, tak ada pula malam kemarin aku duk, malam semalam aku duk makan mi udang dengan dia. Dia kata tu dia. Dengan udang pi sekali. Jangan kita cakap bahawa sekarang ini nak tunggu tua baru nak mati. Nak tunggu sakit baru nak mati. Kematian yang begitu mendadak. Yang muda-muda, yang sihat-sihat. Jalan rebah. Main badminton rebah. Main bola rebah. Duduk di tempat kerja rebah. Duduk dalam rumah berbuih mulut mati. Maka itu pun petanda-petanda akhir zaman. Banyaknya yang berlaku kematian-kematian yang mengejut. Tuan-tuan yang saya hormati, mungkin kita tak sempat jumpa tanda-tanda kiamat yang besar. Lan taqumas sa'ah hatta tarana qablaha 10 ayat. Sama sekali tidak akan berlaku kiamat sehinggalah ditunjukkan kepada kamu 10 tanda yang besar. Lan maknanya sama sekali tidak. Sama sekali tidak berlakunya kiamat sehinggalah ditunjukkan kepada kita, berlakunya kepada kita 10 tanda. 10 ayat, 10 tanda-tanda. Fazakara ad-dukhan, maka Nabi sebut akan keluarnya asap. Ad-dukhan, keluarnya asap. Wad-dajjal, akan keluarnya dajjal. Wad-dabbah, keluarnya binatang yang boleh bercakap. Wa yakhruj Ya'juj wa Ma'juj, akan keluarnya makhluk manusia, binatang yang nama dia Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian akan keluarnya wa tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari daripada barat. Ini semua tanda-tanda kiamat. Mungkin kita tak sempat jumpa. Mungkin dah keluar, kita tak jumpa. Kita tak perasan. Tapi apa pun tuan-tuan, belum tentu kita jumpa. Tetapi yang mesti kita jumpa ialah kematian. Yang tu kita jumpa dulu. Persoalan dia, adakah Dajjal itu hanya datang waktu akhir zaman untuk menyesatkan kita? Itu kerja dia. Dia datang untuk menyesatkan kita.
Ya'juj dan Ma'juj datang nak bunuh kita. Tetapi ingat, ada satu lagi makhluk yang kata Allah, dia musuh kita. Aduwwum mubin. Musuh kamu yang sangat jelas. Yang nak memastikan kita mati dalam keadaan ikut dia. Dan dia tak payah nak tunggu zaman Dajjal. Dia tak payah nak tunggu zaman akhir kiamat sana. No, dia kacau kita setiap hari, setiap masa, setiap saat dan setiap detik sebelum kita mati. Nama dia ialah Iblis. Iblis inilah tuan-tuan yang akan bawa kepada kita kesesatan. Kita kadang-kadang duk tunggu Dajjal, duk tengok petanda Dajjal, di mana Dajjal nak keluar, di mana Imam Mahdi nak keluar. Tapi kita terlupa tentang satu lagi makhluk yang sangat jahat, yang Allah Ta'ala dia ni adalah musuh kamu, dan ambillah Iblis sebagai musuh kamu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Makhluk yang bongkak, yang sombong, yang tak mau tunduk pada perintah Allah. Yang ni tuan-tuan 24 jam. Dia tak payah tunggu akhir zaman. Dia tunggu kita 24 jam, tak jemu-jemu dah, untuk menyesatkan kita. Yang ni yang kadang-kadang orang lupa. Duk cerita bab akhir zaman, cerita bab Dajjal, cerita bab konspirasi, tapi dia terlupa cerita bab Iblis. Macam mana Iblis menipu daya dia. Macam mana Iblis merosakkan manusia. Kita lupa nak belajar yang Imam Ghazali sebut dalam kitab dia. 4 perkara yang akan menyesatkan kita. 4 makhluk, 4 benda yang menyesatkan kita. Pertama kata dia Iblis. Dia akan datang daripada arah depan, arah belakang, kiri kanan. Dia sumpah dah depan Allah. Aku akan datang kepada anak keturunan Adam. Dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri, ku mai. Aku sumpah. Pasal Adam ni lah aku jadi sesat. Pasal Adam ni aku diisytiharkan kafir, maka aku pastikan anak cucu Adam akan rosak. Ini janji aku, kata Iblis. Allah kata buat. Kalau kamu boleh buat, kamu tak boleh goda anak cucu Adam yang ikhlas. Tuan-tuan boleh buka dalam Quran. Nak selamat daripada Iblis, jadilah orang mukhlis. Jadilah mukhlisin. Selamat kita daripada godaan Iblis. Yang kedua kata Imam Ghazali yang akan menyesatkan kita. Apa dia? Dunia. Dia mari pada kita ni dunia yang menyeronokkan. Dunia yang melalaikan. Sehinggalah pada masa itu kita jadi lemah. Umat Islam jadi lemah. Yushikul umamu an tada'a kama alaikum kama tada'a alaikum. Akan datang kepada kamu satu zaman. Kamu ni macam jadi talam. Duk makan nasi dan talam. Cuba tuan-tuan tengok orang duk mengadap makan, buka puasa lauk, tangan bersipang siur duk ambil lauk. Kata Nabi, umat Islam jadi macam tu. Jadi santapan rakus orang duk makan umat Islam. Rakus orang merosakkan umat Islam. Ala qas'atiha. Seolah-olah duduk atas talam hidangan. Sampai sahabat Nabi bertanya pada Nabi, adakah kami sedikit pada masa itu ya Rasulullah? Wa min qillatin nahnu yawma idzin. Pada masa itu kami sikitkah ya Rasulullah? La, bal antum katsir. Kamu pada zaman itu ramai, kata dia. Tapi kamu ni ramai macam buih. Dan kamu pula dilanda dengan satu penyakit, nama dia penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan ialah cinta dunia dan takut pada mati. Maka perkara kedua yang akan menyesatkan kita tuan-tuan ialah dunia. Hari ini tuan-tuan boleh tengok. Dunia, cinta pada dunia, cinta pada kebebasan, cinta kepada perkara-perkara yang bukan-bukan. Dia boleh merosakkan iman, boleh merosakkan akhlak. Yang ketiga yang merosakkan, menyesatkan kita apa dia? Hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu. Dan yang keempat yang akan merosakkan kita ialah kawan kita sendiri daripada kalangan manusia.
Dan berapa ramai tuan-tuan yang jadi sesat kerana mengikut kawan. Tak semayang dah dia lah ni. Pasal dia belajar dengan satu kawan, tak payah semayang. Tak puasa lah dia. Sebab apa? Dia belajar dengan satu guru, tak wajib puasa. Hari ni orang Melayu kita tuan-tuan, dia tak mau sunat anak-anak dia. Saya jumpa ramai dah. Bapak-bapak yang tak nak sunatkan anak perempuan dia. Dia kata tak wajib lah, tak apalah, ini menyeksa orang perempuan lah, dia tak nak. Dia mai jumpa saya, dia kata, Ustaz, kalau saya tak nak sunat anak saya, Ustaz nak kata apa? Saya nak kata apa? Bukan anak saya, aku suka hang. Lah kalau saya tak sunat anak saya, Ustaz nak kata apa? Mana aku tahu anak hang? Dia kata ni tak betul tak? Apa dalil tak betul? Saya tanya dekat dia, apa dalil tak betul bang? Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Kemudian bila dah lahir, disuruh sunat pula. Kalaulah sunat tu bagus, daripada mula beranak dah sunat dah. Pasal apa bila dah besar baru nak sunat? Allah kata manusia ni sebaik-baik bentuk kejadian. Apa ni? Dalam Quran kata, ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Mai besar budak kena sunat. Mai kena potong ni, mai cerita apa? Oh, sudah tuan-tuan. Saya kata bang, mai tangan. Dia pun tunjuk tangan dia. Abang potong kuku. Potong? Pasal apa potong? Potong panjang. Potong buat apa? Allah jadikan kuku ni sebaik-baik kejadian. Potong buat apa? Biarlah dia panjang. Makan nasi tak boleh, berguling kuku. Bawa kereta pun tak boleh, kuku panjang. Tahu tak apa? Pasal apa abang potong kuku? Sebab Nabi suruh potong. Pasal apa abang pergi sunatkan anak abang? Pasal Nabi suruh sunatkan. Yang ikut Nabi itu pun ada dalam Quran. Mengikut Nabi, taat kepada perintah Nabi itu ada dalam Quran. Jadi bila Nabi suruh sunat, sunat saya. La ilaha illallah. Hari ini tuan-tuan, manusia jadi sesat sebab dia ikut manusia. Sebab tu carilah guru yang betul-betul. Macam saudara Ikram sebutkan tadi. Mai mengaji elok-elok. Tak ada kitab elok-elok. Jangan guna logik akal. Saya jumpa satu lawyer perempuan. Dia cerita bab keluarga, rumah tangga bahagia. Dia kata, tuan-tuan, jangan ambil contoh Nabi Muhammad jadi suami misali, bapa misali, jangan. Nabi Muhammad bukan contoh yang baik untuk jadi bapa. Pasal apa? Dia tinggal Khadijah, dia tinggal anak-anak dia pergi duduk dalam gua Hira. Apa punya suami tinggal isteri, apa punya bapa tinggal anak-anak, dia duduk dalam gua berkhalwat. Dia tinggal anak-anak dia. Macam ni kah contoh bapa yang baik? Nabi Muhammad bukan contoh yang baik. Gila orang ni tuan. Bukan kata gila babi ni. Babi pun tak gila macam dia. Sesat dah tuan-tuan. Dia boleh kata Nabi Muhammad tu sesat. Tak boleh diikut. Bukan contoh yang baik sebagai bapa. InsyaAllah kita sambung bab ni selepas ini. Wallahu'alam. Allah. Okey, saya ambil satu poin daripada apa yang Datuk kata pada tadi. Jangan ambil Nabi sebagai bapa misali. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau harapkan amalan kita, kalau harapkan ibadah kita buat, kita tidak akan mampu masuk dalam syurga. Kerana kita nak masuk dalam syurga, kita akan ambil syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan masuk syurga. Kita tengok cara kita ibadah dengan cara Ahlul Bait yang ibadah macam mana. Tidur mereka adalah tahajud. Tidur kita tidur atas tilam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di hari kiamat nanti, kita akan mencari siapa yang boleh memberi syafaat pada kita nanti. Kita bertanya kepada seorang nabi. Mereka kata Muhammad. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
dan kita ini adalah umat yang beruntung kerana kita dapat menjadi umat Muhammad, umat yang pertama akan masuk syurga dahulu. Tanpa melengahkan masa, saya memberi pusingan yang kedua kepada Datuk Ismail. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara Ikram yang saya hormati, tetamu undangan kita yang berbahagia, Datuk Kazim Ilyas, ahli Jawatankuasa Surau, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama saya tidak tahu bahawa di sini tempat duduk saya pada malam ni. Dan yang kedua juga, saya pun tak tahu bahawa saya menjadi sebahagian daripada panel pada malam ini. Walaupun saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau, dan saya kira ini pertama kali saya berada satu pentas dengan ikon masyarakat, ikon yang menjadi tauladan kepada ramai di antara kita, iaitu Datuk Kazim Ilyas. Sangat popular, jadi saya rasa sangat terhormat untuk berada di atas pentas ini. Dan saya kira pada malam ini tajuk kita adalah kesesatan dan peperangan akhir zaman. Bersediakah kita? Saya kira dalam kita sama-sama faham bagaimana dunia kita pada hari ini. Kita sama-sama faham yang disebut 4 perkara oleh Yang Berhormat Datuk tadi, Yang Berbahagia Datuk tadi, dengan dugaan daripada yang sama-sama kita maklum, iblisnya, dunianya, payah nak lepas. Dunia ni payah nak lepas. Cakap senang, tapi nak lepas susah. Dengan kawan-kawan juga kita sangat bermasalah. Jadi sebab tu saya kira adalah penting kepada kita. Apatah lagi sebagaimana yang disebut juga oleh Yang Berbahagia Datuk tadi ni, sekarang kematian itu tidak mengira umur sangat. Kawan-kawan kita selepas Covid ni, kawan-kawan saya sendiri, 30-an, 40-an, 30-an, 40-an telah dijemput oleh Allah. Siangnya sihat. Ada seorang sahabat baik saya meninggal pada malam raya. Terkejut dengan raya yang terkejut. Dia pergi masjid nak bayar zakat, beratok. Saya kira orang Al-Ustaz semua tahu. Beratok, jatuh dan meninggal di situ. Awal 50-an. Jadi Allah boleh tarik kita pada bila-bila masa, itu kawan kita, dan Allah boleh tarik kita pun pada bila-bila masa. Jadi sebab tu saya kira sangat penting kita sebagai umat Islam berhadapan dengan semua musuh-musuh yang disebut oleh Yang Berbahagia Datuk tadi. Sudah tentu kita perlu membina suatu jati diri, membina kekuatan kita sendiri. Dan saya kira di depan kita ada anak-anak bermula daripada umur yang sebegini. Seharusnya kita membina kekuatan kita sendiri untuk memastikan bahawa dalam suasana dunia yang sebegini kita mampu untuk memilih. Kita mampu untuk mengenal pasti yang mana musuh, yang mana lawan, yang mana patut kita berada pada posisi kita yang sepatutnya ataupun di sebaliknya. Jadi sebab tu saya kira program-program yang seumpama ini, program-program yang memberi penerangan kepada kita, program-program yang memberi kefahaman kepada kita, program-program yang perlu untuk kita hadir untuk memastikan kita faham daripada guru kita. Kadang-kadang kita belajar banyak sangat hari ini, kita pun sangat bercelaru kadang-kadang. YouTube lah, macam-macam kita tengok. Jadi sebab tu kita mengharapkan sungguh-sungguh, apatah lagi warga DUN saya,
Don Penggalan Kuno ini, kita harap sungguh-sungguh untuk kita menjadi satu masyarakat yang baik dengan kita mendekatkan diri kita dengan rumah-rumah Allah. Hari ini di Pekarangan Surau, inilah tempat untuk membina kekuatan jati diri kita. Suraunya, masjidnya, dengan kita membina kekuatan diri kita melalui jemaahnya, sembahyang berjemaahnya. Jadi saya kira kalau kita mampu bina kekuatan kita ini, insya-Allah, walaupun kita berhadapan dengan musuh-musuh yang banyak tadi, yang kita kena pasti kadang-kadang kita tanpa niat kita, tetapi kita terdorong. Tetapi dengan ada jati diri tadi, kita kenal kita tahu di mana kita. Dan pada masa itu insya-Allah kita mampu, walaupun kita mungkin juga tergelincir, tetapi insya-Allah akhirnya dengan sedikit ilmu yang ada pada kita mampu untuk tarik semula dan untuk berada di landasan yang betul. Jadi saya kira sangat penting usaha-usaha yang dibuat, usaha-usaha sebegini yang dibuat. Jadi saya ucap tahniah kepada pihak surau. Surau Lengkuah ni yang saya kira di antara surau yang sangat aktif. Teruskan. Dan saya ucap tahniah. Saya kira itu saja di pusingan ini, Datuk. Kalau ada lagi lepas ni, wallahualam. Jadi itu saja pengurusi. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Dr. Ismail bin Saleh atas pengkongsian sebentar tadi. Dan minta hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, minta yang mana ada bawah motor apa semua mai duduk di tikiak. Di kain di hadapan, insya-Allah. Sebab kita nak bagi ruang yang mana tak dapat duduk lagi di luar sana. Tanpa melengahkan masa, kita memberi sehabis masa kepada Datuk untuk perkongsian ilmu majlis. Dengan ini mempersilakan. Terima kasih pada saudara Ikram, terima kasih pada doktor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tadi Ikram bisik dengan saya, nanti Ustaz Parabih pukul 11. Saya kata tak boleh, ada tu. Besok ada orang melawat di sekolah saya. Ada 800 orang nak main melawat. Jadi saya kena balik awal ke Ipoh tuan. Jadi pukul 11 suruh dia seorang ceramah tuan. Tuan tak pun nak balik. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, saya tertarik dengan apa yang Datuk Doktor sebutkan tadi tentang kepentingan kita berjamaah. Kepentingan kita di akhir zaman ini menggunakan surau, menggunakan masjid sebagai tempat perpaduan kita. Tempat untuk mencari sesuatu yang benar, ilmu yang benar, untuk menapis dan menepis sesuatu yang tak betul. Kerana perangai kita di akhir zaman yang tak betul ni orang minat. Dulu ada orang minat ayah Pin bin ayah Pan. Pakat duk percaya dia. Sampai dia duduk atas kerusi, orang letakkan kaki dia dalam besen, orang siram kaki dia dengan susu. Jatuh atas dalam besen tu daripada kaki dia. Dan orang minum air susu tu. Dengan cekam dia apa semua. La ilaha illallah. Ya heran tak sakit perut lah. Kalau orang mengaku bahawa akan dia tu adalah Imam Mahdi, dia percaya. Setakat saya duduk ceramah ni, di Ipoh ada seorang perempuan yang mengaku dia Imam Mahdi. Perempuan. Dan ada pengikut dia. Tak tahu tuan-tuan, lepas dia kena dengan Jabatan Agama tu, tak tahu pergi mana. Dia cikgu perempuan, dia kata dia Imam Mahdi. Orang tanya saya, betul Ustaz, cikgu tu Imam Mahdi? Saya kata imam tu laki, mana pernah imam perempuan. Nama Imam Mahdi tu pun jantan tak? Takkan dia perempuan dia nak jadi tu imam? Orang kita ni tuan-tuan, tang situ boleh kena tipu dah. Apatah lagi hak gila, pergi mengaku Imam Mahdi. Dia masuk dalam pejabat saya, dia bertengkar dengan saya punya pegawai saya di luar. Dia rempuh masuk dalam bilik saya terkejut. Dia kata, amboi, nak jumpa ustaz ni mengalah jumpa YB ya. Saya kata, bukannya macam tu.
Nak jumpa saya ramai, beratok. Abang main langgang, susah lah. Abang tak ikut queue, abang tak buat temu janji, abang main terpas. Tak apalah bang, abang dah masuk, tak apa masalah abang. Tak, saya nak tanya Ustaz satu benda. Ya. Kenapa dia orang kata saya bukan Imam Mahdi? Oh, sudah tadi. Dia marah saya. Kenapa orang pakak kata saya bukan Imam Mahdi? Ada yang kata macam tu ke? Pasal ada yang saya dah tahu ni. Kalau saya kata, memang bukan abang Imam Mahdi pun, yang abang bodoh pun aku, saya apa? Mau dia cekak saya tuan-tuan, buat smackdown jenuh pula. Dia jadi John Cena lagu tu buat kat saya, mampu saya lagi. Saya kata dekat dia, siapa yang kata? Ada lah, dia kata saya bukan Imam Mahdi. Saya tak boleh terima. Cuba Ustaz tengok saya. Saya pun buat tengok. Nampak bulu kening tu tebal, dekat-dekat nak cantum tu, ciri Imam Mahdi tu ada. Kulit pula cerah putih ni, merah-merah pula. Nampak Imam Mahdi tu nampak ada. Yang ni lah ustaz yang saya cari. Saya dengan bangganya tuan-tuan. Yang ni lah. Saya tanya kat dia, abang boleh cakap Arab tak? Tak boleh. Yang tu silap abang. Imam Mahdi pandai cakap Arab. Jadi makna saya bukan Imam Mahdi? Tak, pasal abang tak boleh cakap Arab. Oh, pilah balik abang. Sampailah saya doa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab. Mau 2 tahun dia mengaji tuan-tuan, mampu kita tuan-tuan. Dia kata saya boleh cakap Arab Ustaz, saya Imam Mahdi pula. Tuan-tuan yang saya hormati, macam-macam. Dulu di tempat belah saya juga ada semayang guna niat. Semayang pakai niat, tak payah semayang di masjid, semayang Jumaat di rumah. Dan dia hanya perlu niat saja, aku semayang Jumaat, selesai. Tak payah semayang, dia kata, pakai niat saja. Oh, bila kita tanya apa alasan, innamal a'malu bin niyat. Dia baca hadis pula. Segala amalan tu dengan niat, lalu dia pun semayang pakai niat. Pun kena tangkap tuan-tuan. Tapi pengikut dia hidupkan balik. Allahu Akbar, pening pula Jabatan Agama nak selesaikan masalah-masalah macam ni. Dan yang jadi masalah lagi besar hari ni tuan-tuan, yang duk mendakwa benda yang bukan-bukan ni, bukan setakat orang hak tak mengaji. Ayah Pin bin Ayah Pan tu saya rasa SPM ya. Yang cikgu yang mendakwa dia di Imam Mahdi tu, habis kuat dia tu maktab perguruan zaman dulu. Tapi hari ini yang membawa kesesatan pemikiran yang menggunakan akal ialah orang intelektual yang kononnya berpelajaran, yang kononnya mengkaji dan sebagainya. Dan bila kita bercakap tentang Isra' wal Mi'raj, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Dia kata mana mungkin manusia boleh naik ke langit tanpa tabung oksigen. Mana mungkin Nabi Muhammad manusia naik ke langit tanpa baju angkasawan. Dia kata sampai sekarang dia tak boleh terima Nabi Muhammad naik ke langit, tak ada angkasawan punya shoot, tidak ada tabung oksigen. Tuan-tuan boleh bayangkan, dia tak percaya hari ini tuan-tuan dengan Nabi Muhammad naik Isra' dan Mi'raj. Dan dia menulis, dia kata manusia bila sampai gunung Everest saja pun dah tak ada oksigen. Manusia dah duduk atas gunung Everest pun perlukan oksigen. Oksigen makin menipis, apatah lagi sampai ke langit. Ini tak mencapai akal. Sains tak boleh terima benda ni. Dia ingat tuan-tuan, sains tu lebih hebat daripada Quran ke mak? Hari ini orang menjadikan sains lebih dipercayai daripada Allah. Bukankah itu tanda-tanda Dajjal? Nabi sebut Dajjal tu dia boleh belah kepala, dia putihkan kepala dan dia cantum dan orang tu berjalan. Hari ini sains dah boleh buat belah kepala, buat keluar tumor, buat keluar otak dia, dimasukkan balik tuan-tuan, tiup apa nama? Ketumbuhan dia bawa keluar, cantum balik dan boleh berjalan. Hari ni dibelah dada ni, dibelah dada, masukkan jantung orang lain, buat keluar jantung dia, masuk jantung baru, boleh berjalan pula.
Dia kata hari ni manusia sedang mengkaji nak menghidupkan balik orang yang dah mati. Subhanallah. Macam dia pula ceramah tuan-tuan, 2 kali minum dah dia. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan ni. Hak ceramah tak minum ni, dia pakai minum habis dah. Ni cerita di Afrika ni tuan ni. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Dia kata bahawa satu hari nanti sains boleh menghidupkan orang mati. Agama ni nama dia Scientology. Agama yang berasaskan kepada sains. Dan mereka mula menyimpan mayat-mayat. Kononnya satu hari nanti mayat ni boleh dihidupkan dengan teknologi sains. Bukankah tuan-tuan Nabi dah sebut Dajjal tu datang, dia bawa kepada kita sampai dia boleh menghidupkan orang mati. Bukan hidup betul-betul. Tuan-tuan melihat baru ni di Korea. Satu kumpulan K-pop mati, seorang mati. Mereka 5 orang. Seorang mati. Kena kanser. 4-5 tahun dia mati. Satu hari mereka buat konsert 4 orang atas pentas. Yang hidup. Tempat yang hak mati itu kosong. Tiba-tiba cahaya turun suluh tempat tu. Dia menyanyi pula dengan mereka. Dia menari. Isteri dia menangis. Mak dia menangis. Dia kata, tu laki aku. Tu anak aku bagai duk teriak. Anak dia dah mati, tapi dia pun boleh hidupkan balik anak dia tu di atas pentas. Macam mana cara dia? Dia ambil video dia waktu dia hidup, diletakkan di atas pentas. Digunakan teknik 3D, 4D, 5D, seolah-olah dia sedang menari. Padahal dia bukan hidup. Mereka mengambil video dia, diletakkan balik seolah-olah dia sedang hidup. Lepas ni tuan-tuan, kalau saya mati, moderator Ikram, doktor jadi ahli panel, kursi ni kosong. Tiba-tiba Ikram sebut, kita jemput ahli panel yang pertama, Ustaz Kazim. Cahaya turun, ada depan tuan-tuan. Ustaz! Padahal tuan-tuan, cerita tu diulang balik. Nampak seolah-olah hidup. Sebab tu hari ni tuan-tuan, orang percaya dengan sains. Lebih daripada percaya kepada Al-Quran. Betul kita kena percaya pada sains. Tetapi bukan semua benda tercapai pada akal kita. Manusia nak guna akal, dia tak boleh fikir. Macam mana Nabi Nuh AS hidup dekat 1000 tahun. Ni hak datang hari ni pun Allah tak larat. Hak umur 74. Sambil dengar ceramah, sambil duduk lutut. Kena pula kerusi tak ada, duduk berdiri, duduk maki. Hak lutut ni pun haram jadah sungguh, nampak. Dia marah kat lutut. Tuan-tuan boleh bayang tak Nabi Nuh 950 tahun duduk dengar ceramah belakang. Agak-agak dagu dia sampai mana? Kita hak umur 80 pun bongkok. Dia 800, 900 tahun. Akal tak lebih. Tapi Quran beritahu dia ada. Kita hak tua ni pun tak larat dah. Walaupun kita sihat, tapi tak larat juga. Saya tak ada duit. Saya kan ada duit, tak ada duit. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kununnya pun tak larat. Manusia sampai tahap lagu tu. Tapi akal kita tak boleh terima. Boleh tak akal terima Nabi Yunus duduk dalam perut ikan nun? Adik-adik boleh duduk dalam perut ikan. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ustaz, saya boleh hidup dalam perut ikan. Janji ada wifi. Astaghfirullahalazim. Ada wifi, dia kata clear. Tak ada wifi mampu Ustaz. Duduk dalam laut, dalam perut ikan, dalam laut dalam. Dia bukan laut Selat Melaka. Ikan nun bukan duduk Selat Melaka, laut cetek. Dia duduk tu, lautan dalam tu. Atlantik lah, Pasifik lah, Hindi lah, laut yang dalam. Dalam, atas dalam. Dalam laut satu, dalam perut satu. Macam mana dia boleh hidup? Otak tak boleh fikir.